Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Darilah mana burung pewata, dari mega lantai ke bumi, dari mana berkalung cinta, dari mata turun ke hati. Yang berbahagia datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan, para peserta yang dihormati sekalian. Alhamdulillah dan terima kasih diucapkan kepada semua yang masih setia bersama kami untuk meneruskan pembentangan sesi keempat seminar Kapal Mendambarahi Realiti atau Mitos. Bagi pembentangan sesi keempat ini akan dikendalikan oleh moderator Encik Muhammad Syukri bin Abdullah. Beliau merupakan kurator bahagian pemuziuman Perbadanan Muzium Melaka. Beliau telah menamatkan pengajian ijazah sarjana Sastra Sejarah Malaysia pada tahun 2015 dan ijazah sarjana muda Sastra Sejarah Kepujian pada tahun 2008. Kedua-duanya dari Universiti Malaya Kuala Lumpur. Beliau dilantik sebagai ahli tim teknikal keselamatan, ekonomi dan kebudayaan Malaysia, Indonesia, Negeri Melaka, Johor dan Provinsi Kepulauan Riau dan Riau sejak dari tahun 2013. Beliau adalah pakar dalam bidang sejarah, teori dan kaedah museologi, pemikiran sejarah Malaysia, pengetahuan Muzium Malaysia, sejarah dan politik Melaka dan biografi. Pada tahun 2022, beliau telah menerbitkan beberapa buah buku, antaranya bertajuk Dari Bukit Katil ke Istana Melaka, biografi Tuan Yang Terutama Tun Dr. Haji Muhammad Ali bin Muhammad Rustam, Kerajaan Negeri Melaka. Kapal dagang dari seberang, syarat muatan di kayu jati. Dari jauh tuan-puan datang, kami di sini sedia menanti. Para hadirin yang dikasihi, tanpa melengahkan masa, saya menyerahkan majlis ini kepada moderator Encik Muhammad Syukri bin Abdullah bagi mengendalikan sesi keempat seminar Kapal Mendambarahi. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang saya hormati Datuk Yusof serta barisan pembentang yang ada di hadapan saya, datuk-datuk, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian. Pada petang ini, saya akan cuba untuk mengendalikan sesi yang terakhir untuk seminar Kapal Mendambarahi Realiti atau Mitos. Bersama-sama pembentang pada petang ini, dipersilakan Yang Berusaha Dr. Mat Akbal bin Abdullah. Beliau telah menamatkan pengajian di peringkat ijazah Dr. Falsafah Sejarah pada tahun 2012 di Universiti Kebangsaan Malaysia, berpengalaman dalam pengurusan pada tahun 2020 hingga tahun 2021. Beliau adalah ahli kumpulan fokus Pusat Pengajian Umum dan Co-Curriculum Social Impact Focus Group. Selain itu juga beliau telah menerbitkan beberapa buah buku. Saya jemput ahli panel bersama-sama untuk naik ke pentas. Dipersilakan Yang Bahagia Datuk dan juga Yang Berusaha Doktor. Para hadirin yang saya hormati sekalian, bagi meneruskan acara, saya menjemput Yang Berusaha Dr. Mat Akbal bin Abdullah,
Pensyarah kanan Jabatan Sains Sosial Universiti Tun Hussein On Malaysia untuk membentangkan kertas kerja yang bertajuk Pemikiran Maritim dalam Dunia Melayu. Dengan segala hormatnya dipersilakan, Doktor. Saya pegang nanti kan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Datuk-datuk Jawatankuasa Penganjur dari Jabatan Muzium Negara Perzim Melaka, dan sahabat panel kita, Datuk moderator semua, dan tuan-tuan, puan-puan yang sampai ke petang masih lagi duduk bersama dengan penganjur, duduk sama. Saya rasa kita kena beri tepukan pada tuan-tuan perempuan lah. Biasa sesi akhir ni ruyup sebenarnya. Sesi akhir ni biasa kita ruyup. Tapi hari ni saya nampak lain macam orang Melaka sebenarnya. Bila cerita bab Melaka, berdiri mereka menanya khabar tentang Melaka. Tuan-tuan perempuan, dari awal semalam 2 paper, petang 2 paper, pagi 2 paper, petang ini pun ada 2 paper, 8 papers semua. Nak cerita satu aja, mendam berahi. Itu aja. Dia tak ada cerita lain. Mendam berahi, mendam berahi, mendam berahi. Sampai kita yang di bawah kadang-kadang naik berahi pula dengar, kan? Masalah tuan. Tapi hari ni tuan-tuan, petang ni saya tak nak cerita pasal mendam berahi. Saya nak cerita pasal maritim alam Melayu. Dia ada lain sikit. Tapi kesudahan daripada apa yang saya cerita itu ialah keperluan kita mewujudkan satu perkara yang kita harus fikir, bahawa Melaka dahulu ada sebuah kapal agung yang mungkin namanya bukan mendam berahi. Dia mendam apa tak tahulah. Tapi kita tengok tu. Okey, first slide. Kita tengok slide. Ada slide? Okey, ini pengenalan kita lah untuk petang ini. Last sekali makalah ini untuk melihat kewajaran wujudnya sebuah kapal agung Melayu yang identitinya itu ialah Melaka. Tapi spirit luar dalamnya itu ialah alam Melayu. Lastly, saya nak cakap peringkat awal ini bahawa mendam berahi itu bukannya dia milik Melaka, tapi spirit dalam itu ialah alam Melayu. Macam mana saya boleh kata gitu? Okey, slide kedua. Ini lingkungan maritim kita. Dari sebelah kanan itu Madagaskar, bawah Laut Merah yang hanya dibuka pada 30 tahun sebelum kelahiran Nabi Isa AS. Laut Merah tu, yang masuk sikit ikut Yaman. Hanya dibuka pada 30 tahun sebelum Masihi, sebelum kelahiran Nabi Isa AS. Setelah Rom menjajah Mesir. Lepas itu baru dibuka. Laut Merah itu dikuasai oleh Rom, barulah kapal-kapal dari luar boleh pergi ke Laut Mediterranean, walaupun dengan laluan yang sempit. Kemudian daripada Madagaskar ni sampai ke ujung di sana tu, New Caledonia. Kita ada satu benua baru di hujung New Zealand itu, benua yang dicadangkan adalah New Zealandia. Benua baru New Zealandia. Dan bila wujud New Zealandia ni, automatik benua itu ialah benua orang Melayu. Kerana dia sampai ke Hawaii. Lautan Pasifik tu sampai ke Hawaii.
Kemudian tuan-tuan perempuan kita tengok semenanjung tanah Melayu, Sumatera, Pulau Sumatera, Pulau Jawa. Berabad-abad lamanya sehinggalah Kedah Tua wujud, Funan wujud abad pertama sampai Masihi. Orang luar tidak pernah menjejaki Selat Melaka. Makna saya orang luar tu orang atas angin. Tak pernah. Tak pernah menjejaki laut Selat Melaka ni. Tapi saya nak beritahu tuan-tuan, kita orang Melayu ni ada 7 laut. Ada 7 laut. Laut yang dipanggil sebagai Laut Melayu. Laut Melayu. Abad pertama orang atas angin tak masuk. Dan mereka akan berhenti sekadar dekat Kedah Tua je. Dan kedua itu, Kedah Tua itulah yang membangun. Membangun kenapa? Dia dapat laluan rentas daripada Funan. Funan niaga naik darat turun Kedah Tua. Semua kapal daripada seberang, daripada India akan berkumpul di Kedah Tua. Sebab itulah satu dekat di lingkungan Teluk Benggala itu merupakan kawasan pertama dalam maritim Asia Tenggara ni, walaupun duduknya di luar daripada Asia Tenggara, dia menjadi kawasan pertama yang fokus pelabuhan perdagangan. Itu. Kemudian barulah masuk ke Selat Melaka. Yang saya nak cerita di sini tuan-tuan perempuan, lingkungan maritim kita terlalu luas. Satu-satunya anugerah ilahi kepada orang yang duduk di pulau-pulau. Tak cukup dengan daratnya, diberi lautnya. Orang Melayu ni tak cukup dengan daratnya, diberi lautnya pula. Ni. Okey tuan-tuan, kita tengok lain. Next. Pentas Sunda semua tahu. Semua boleh bercerita pasal pentas Sunda. Tapi pentas Sunda tuan-tuan amat terkesan dengan letusan Gunung Toba. 72,000 tahun dahulu. 72,000 tahun dahulu pentas Sunda ni bergerak. Bila berlaku pencairan ais di kutub utara, air laut naik dan menutupi kawasan yang rendah di pentas Sunda. Dari lingkungan 21,000 tahun dahulu. Cair saja sana, air naik, air pasang. Dan sebab itulah beberapa sarjana arkeologi muka bumi ni tuan-tuan, dia kata sehingga tahun 6000 Masihi, pentas Sunda ini telah digenangi air. Naik 20 meter, turun 30 meter. Naik 50 meter, turun 30 meter. Bergantung pada suasana iklim dan siri letusan gunung berapi yang berada di Asia Tenggara. Tuan-tuan perempuan, apa signifikannya pentas Sunda ni? Pentas Sunda ni tuan-tuan dahulunya darat. Dan mereka duduk di bawah-bawah. Tapi bila banjir tuan-tuan, mereka lari naik ke atas tempat lebih tinggi. Dan akhirnya memisahkan darat sana, tanah sana dengan tanah sini. Maka dipanggil situ darat, sini pun darat. Sana darat, sini darat. Sana darat tanah Melayu, sini darat Sumatera. Di bawah kita ada darat Jawa, di sana ada darat Kalimantan. Kenapa? Kerana air mula menyusuk masuk di kawasan-kawasan yang rendah akibat pembentukan pentas Sunda yang diganggu oleh letusan-letusan gunung berapi. Ini satu fenomena alam yang tidak ada di tempat lain. Okey. Kemudian gambar yang kedua, laut dan darat. Itu. Inilah hasilnya. Sehingga hari ini kita ada darat, kita ada laut, kita ada pulau. Darat, laut dan pulau. Di sekitar inilah kita bergerak. Di sekitar ini, di sekitar laut, darat dan pulau kita bergerak. Siapa tuan-tuan? Orang yang duduk di alam Melayu. Orang yang duduk di alam Melayu di Asia Tenggara. Nanti kita akan bincang lebih lanjut dengan tu. Ini monsun. Monsun ini pengaruh penghijrahan berlaku antara darat ke darat melalui air. Dari Sumatera dia tak boleh pergi saja nak ke tanah Melayu. Tak boleh. Dia kena tengok angin.
Ada bulan-bulan yang ada angin, dia pergi sana. Ada bulan-bulan dia tak boleh balik, dia kena duduk situ, tunggu angin daripada belakang pula nak balik ke Sumatera. Ini tuan-tuan perempuan dunia maritim kita. Yang terikat dengan air, yang terikat dengan angin, yang terikat dengan jarak pulau dan darat. Ni maritim kita. Next. Saya diberi masa tak lama tak, jadi kita kongsi masa sebenarnya. Ini dunia rempah. Mengapa saya masukkan dalam maritim? Maritim tidak akan wujud di darat dan pulau di Asia Tenggara kalau tidak ada rempah. Tahun 5000 sebelum Masihi, tuan-tuan perempuan, rempah telah ditemui di Mesir Tua. Nak cerita panjang, ambil masa. Cukuplah saya kata, Mesir Tua telah menggunakan rempah ratus ini untuk perubatan dan pengawitan daging. Mayat Firaun, orang Mesir ni tuan-tuan, kalau mereka mati mereka akan tebuk perut. Buang isi perut semua, lepas tu masukkan satu barang bagi mengekalkan kualiti badan. Dan mereka akan bungkus. Dan bungkusan itu tuan-tuan sebenarnya dalam perut Firaun itu ialah rempah ratus. Tahun 5000 sebelum Masihi. Tahun itu tahun Nabi Musa AS, kurang lebih. Rempah dah ada, Firaun dah guna untuk perubatan. No wonder kalau Firaun tidak sakit, tidak apa dan tidak. Kerana apa? Kerana perubatan waktu itu tinggi di Mesir. Kenapa? Kerana rempah. Rempah saja. Dan tuan-tuan perempuan, Eropah tahu tentang rempah ini lambat. Tahu tentang rempah ini lambat. Mereka hanya dibuai dengan satu persepsi bahawa rempah ini wujud di satu kawasan yang manusianya gasar, tanahnya gersang, muka orang tu macam hantu, duduk fizikalnya bukan macam manusia. Jadi mereka tak sanggup untuk cari rempah, tak sanggup. Sebab tu mereka tidak turun ke laut. Mereka harapkan saja pedagang-pedagang di Eropah, khususnya orang-orang Arab, jual kepada Rom. Dan dari situlah mereka kena rempah. Tapi itu pun dah lambat. Abad pertengahan 11-12, tuan-tuan perempuan, meletup satu revolusi di Eropah. Dua revolusi. Abad 11, lebih kurang 10-11 lah. Abad 11, revolusi kulinari. Revolusi kulinari ini kita tak catat sebenarnya. Di Eropah berlaku revolusi kulinari apabila mereka mula merasai nikmat makan kerana ada rempah. Kerana ada rempah. Maka dekat situ tuan-tuan, orang dah mula cari rempah. Ingat tak? Dah mula cari rempah. Nakkan rempah. Asalnya Eropah ni kalau makan daging tuan-tuan perempuan tabur garam je. Ataupun cari lada je. Patah lada gigit. Dia kokang itu je. Dia tak reti masak rempah, tak reti. Tapi bila rempah dah masuk tuan-tuan, semangat mereka untuk menikmati makanan dahsyat. Akhirnya pada abad 12 tuan-tuan perempuan, apa yang berlaku? Di Eropah banyak penyakit telah timbul daripada asbab kulinari. Abad 12 tuan-tuan perempuan, revolusi perubatan berlaku. Revolusi perubatan berlaku kenapa tuan? Kerana abad sebelum itu penyakit muncul daripada rempah. Dan abad yang ke-12 tuan-tuan perempuan, orang Eropah mula menggunakan rempah sebagai ubat. Rempah jadi ubat, herba-herba itu jadi ubat. Eropah dah kenal rempah ni. Dari mana datang rempah tuan-tuan perempuan? Dari mana datang? Tu, nampak tu, pulau tu. Tapi gambaran orang Eropah, mereka hendakkan rempah, tapi mereka takut untuk pergi sini. Kerana dia kata ini orang-orang kasar. Pergi tak balik, kata dia. Pergi tak balik, kata dia. Jadi mereka tidak cuba menjejak. Sehinggalah 1498 tuan-tuan perempuan, apabila Vatican City menganugerahkan watikah kepada 3 tokoh ni. Columbus, Magellan,
Alfonso di Albuquerque untuk bergerak menjelajah dunia. Kenapa? Kerana jalan rempah mereka mula hidu. Mereka mula hidu jalan rempah dan mereka menggambarkan bahawa dia berada di jauh sana. Bergerak, Columbus tegak, jumpa Amerika. Magellan turun bawah, pergi ke timur. Akhirnya sampai ke Kepulauan Melayu. Alfonso di Albuquerque sambung perjalanan Vasco da Gama. Sampai Afrika, dia tahu. Maklumat dah ada. Rempah dikuasai oleh orang Islam. Tapi mereka tidak tahu tentang Melaka. Kerana selama ni rempah hanya orang Islam Arab yang kontrol. Mereka sampai Afrika Selatan, mereka jajah Madagaskar. Lepas tu mereka serang Tanzania, mereka serang 3 negara situ, Zimbabwe tuan. Zimbabwe negara pantai lah. Merobohkan 300 buah masjid. Alfonso. Daripada bawah tu dia dah mula dah. Lepas tu dia naik nak ke Jeddah. Naik nak ke Jeddah, satu kapal Lopez de Esquerra dah berlepas pergi ke India, susul ke bawah, baru kenal Melaka. Nak berdagang buat kubu, tapi orang-orang Islam daripada Timur Tengah kata jangan percaya, tangkap, masuk dalam jail. Lopez de Esquerra dengar tuan-tuan, Alfonso dengar Lopez de Esquerra kena tangkap. Apa kata Lopez de Esquerra? Saya akan ke Melaka, saya akan bunuh semua orang di sana, orang Melayu di Melaka. Cakap itu disambut oleh orang Melaka. Siapa? Tidak Melayu hilang di dunia. Siapa sambut dah? Hantuah sambut. Ini bahasa maritim tuan Macam mana suara itu boleh sampai? Alfonso cakap di Jeddah kerana Alfonso disuruh untuk menyerang Jeddah dan tawan Mekah dan Madinah. Tapi dalam perjalanan dia dengar Lopez de Esquerra kena tangkap. Dia patah turun sambil dia menjerit, aku bunuh semua orang Melaka. Hantua dengar. Hantua kata apa? Tidak Melayu hilang di dunia. Ini falsafahnya tuan sebenarnya. Dia bukan saja-saja tak Melayu hilang kat dunia. Dia ada latar belakangnya. Pergi ke Jeddah nak serang Mekah Madinah, Lopez de Esquerra kena tangkap dekat Melaka. Turun ke Melaka. Tuan, bagaimana Alfonso dia nak kawal maritim alam Melayu, dia kawal lautan Hindi dulu. Kenapa pergerakan maritim Melayu ini dia ke Mekah. Dia kawal dulu. Jadi akhirnya kita tahu peristiwa kejatuhan Melaka dan akhirnya Melayu tidak hilang di dunia lah. Okey, next. Ini funan kerajaan tua kita, dah dijelaskan banyak perkara. Ini Sriwijaya, satu kerajaan yang muncul abad yang ke-7 sampai ke-11-12 sebelum akhirnya Melaka muncul. Ni tuan-tuan perempuan, ini ialah kerajaan maritim. Jangan cakap pasal Funan, jangan cakap pasal Sriwijaya dan jangan cakap pasal Melaka. Melainkan kita katakan Kesultanan Maritim Melayu, Melaka. Kita hilang pasal kita nak dudukkan istana di darat, kita hilangkan asas istana itu ialah maritim. Sepatutnya kita sebut Kesultanan Maritim Melaka. Kesultanan Maritim Melaka. Dahlah nak tahu Kesultanan Melayu Melaka payah kadang. Letaklah Kesultanan Maritim Melaka. Kalau nak adakan Mendam Rahi, kapal yang agung nak diadakan, fikiran kita kena berubah. Daripada kesultanan yang duduk di atas pada kesultanan yang menguasai maritim. Next. Ini budaya orang maritim. Rumah tepi laut, tepi air. Penjagaan. Tempat tinggal, ini Bajau, saya buat contoh je. Bajau, siapa yang tak pernah tengok Bajau, inilah contohnya. Dekat Selat Tebrau ada rumah macam gini. Saya dah naik dah. Ya Allah, Astro ada rupanya dalam tu.
Astro ada. Anak beranak tu di situ. Anak beranak. Ini budaya maritim dia. Rumah ada kat darat. Ada. Tapi lamanya duduk di air. Tangkap ikannya. Macam-macam lah. Okey. Merantau lagi satu. Budaya merantau orang Melayu ni dah lama tuan. Minggat, boyongan, babakan, istilah-istilah yang menunjukkan perantauan. Perantauan yang akhirnya mewujudkan diaspora Melayu. Diaspora Jawa di tanah Melayu, diaspora Bugis di tanah Melayu, diaspora Banjar di Sumatera. Kalau kita pergi ke Indragiri tuan-tuan, orang Melayu, tapi bahasa situlah bahasa Banjar. Pelik. Bahasa Banjar yang dominan sebenarnya. Tuan-tuan perempuan, merantau inilah yang menjadikan orang Melayu semakin dekat kepada maritim. Kerana merantau ni. Merantau di darat, merantau ke darat, merantau ke pulau. Okay, next. Ni intelektual Melayu. Ini pun sebenarnya menjadikan orang Melayu kukuh di maritim, di laut. Senjata. Uluran laut Melayu dari Kupas, tapi sudah cukup untuk meletakkan Melaka, orang Melayu sebagai orang di laut. Dia bukan orang laut, orang di laut. Kemudian tu ilmu falak yang membantu pelayaran orang-orang Melayu. Ini bila orang Melayu dah ada tulisan, orang Melayu dah masuk Islam, orang Melayu dah apa? Ini abad yang ke-15, ke-14, 15. Pantun Melayu, syair. Saya ada jumpa satu syair kapal, syair surat kapal. Gairah nak baca saya dah betul. Rupa syair itu syair yang digunakan untuk menceritakan suasana pernikahan pengantin. Syair itu dibawa oleh rombongan lelaki ataupun oleh orang tempatan, disediakan di dalam sebuah replika bahtera. Replika bahtera itu hantar syair untuk dibaca oleh orang situ lah, baca syair tu ketika majlis persandingan, majlis apa. Tuan, kapal tu, bahtera tu digunakan untuk menggambarkan tentang kehidupan itu. Begitu juga tuan-tuan. Next. Saya nak pergi pada ni. Jaringan maritim yang saya sebut tadi. Kita nampak pergerakan itu. Ini peta lama tuan. Orang Islam, orang Melayu, alam Melayu dengan India rapat, alam Melayu dengan Arab rapat, orang Melayu dengan Timur Campah rapat. Laut Cina Selatan, dahulunya Laut Melayu. Tapi British tahun 1855 ke menamakan Laut Melayu yang ada Pulau Natuna itu sebagai Laut Cina Selatan. Sebenarnya itu adalah Laut Melayu. Orang Campah kata itu Laut Campah, Campah Timur. Kita hari ini Nanyang Selatan, maknanya Laut Cina Selatan. Jadi dia claimlah habislah kita. Pasal apa? Pasal orang Melayu tidak lagi merantau menggunakan laut. Okay, next. Ini Melaka. Semua tahu dah. Bawah tu kubur rupanya. Selama ni saya fikir bawah tu apa? Saya duduk situ kat tiang, patut mengantuk di situ. Rupanya tapak kubur rupanya. Tapak kubur. Lain kali nak pergi situ sedekah Fatihah. Selat Melaka sepanjang itu. Ini apa ada pada Melaka? Next. Okey, 10 minit lagi. Okey. Ini saya cepat ni. Kegemilangan Melaka. Apa yang mewajarkan kapal mendam berahi itu boleh wujud di Melaka? Nak buat bukan murah ya. Saya pernah cakap depan Laksamana Tentera Laut Tan Sri Reza. Waktu itu ada sejarah maritim. Anggota Tentera Laut je. Pemerintah wilayah semua ada. Lebih kurang 200 orang. Saya cakap dengan dia, Tan Sri kena tahu bahawa kita ada sebuah kapal agung dulu, mendam berahi. Dia terkejut. Mendam berahi ni ada 4 tiang. Besar tu kata dia. Orang
orang tentera laut cakap 4 tiang tu besar tu betul dia? Dia kata besar. Macam mana besar tu? Besar dewan ni. Boleh sit 500 orang. Kapal Cheng Ho boleh sit 1,500 orang. Kapal Melayu 500 orang. 1,000 orang. 400 orang. Tuan-tuan perempuan, mengapa wajar kita kata Bandar Merahi itu ada? Kerana Melaka ni terlalu gemilang, tuan-tuan. Gemilang di laut dan gemilang di darat. Macam mana saya nak kata, Melaka ni terlalu kaya, tuan. Terlalu kaya. Siapa cakap semalam? Istana Melaka, Cik Nasaruddin cakap. Dr. Nasaruddin cakap. Istana Melaka tu bukan buat dari kayu. Dari batu. Pendapat Dr. Nordin Hussein, penyelidik PhD saya. Dari batu. Bila saya dengar semalam, saya pun terbayang nak cakap Tommy Firas. Dia kata di Melaka banyak rumah yang dibuat dari batu. Cantik-cantik. Ada 25,000 buah rumah. Setiap rumah ada 2 bahara emas. Setiap rumah ada 2 bahara emas. Satu bahara berapa berat? Ada tahu sini? Satu bahara berapa berat? Setiap rumah ada 2 bahara emas. Itu tak termasuk harta Sultan Mansur, Sultan Alauddin 4,000 kilogram. 4,000 kilogram, 4 tan emas. Apa yang kita boleh rujuk? Bahara, satu bahara berapa berat? Ada? Portugis kata setiap buah rumah di Melaka ada 2 bahara emas. Ada. Tak ada. Ringkas cerita, satu bahara emas bersamaan dengan 165 kilogram. 2 bahara emas setiap buah rumah di Melaka pada Portugis datang pada waktu itu ada apa? 330 kilogram emas. 1 gram emas hari ni berapa ratus? Berapa ratus? Kita main matematik sikit. Ada jawapan? 1 kilogram emas, 1 gram emas hari ni kita ambil 200,500 lah. Betul? 200, 1 kilo bermakna berapa ratus? Berapa ribu? Ada tak kira ni? Oh, petang-petang ni mantul kita Ha? 1 gram 250, 1 kilo berapa? Berapa? Cakap. 250,000. Yalah 250,000 lah. 330 kilo kali 250,000 kali 330 kilo. Berapa? Berapa? 82 juta. Betul? 82 juta? Kira balik. Itu campur dengan harta Sultan Mansur Shah, Sultan Alauddin 4,000, 5,000. Berapa? Tuan-tuan, tak munasabah juga Puteri Gunung Ledang tu minta jabatan emas daripada Melaka sampai kaki Gunung Ledang. Munasabah tuan-puan sebenarnya. Sebab tu saya tak pelik mitos-mitos yang katakan dalamnya Salatin tu, saya tak pelik sebenarnya. Memang ada asas. Puteri Gunung Ledang minta. Tuan-tuan dengan kekayaan begitu tuan, dia triliun tuan sebenarnya, bukan puluh juta dia triliun sebenarnya. Wajar Melaka ada kapal. Kapal itu bukan 1 juta, 2 juta. Kapal itu kapal yang diminta, ditempa untuk melambangkan Melaka sebagai empayar maritim. Melaka sebagai sebuah empayar maritim tuan. Ni orang Melaka perlu tahu ni kekayaan Melaka. Berapa triliun? Triliun itulah hari ni 1.5 triliun kita ada hari tu genap Malaysia. Akaun Malaysia ada 1.5 triliun.
ganap begitu 2018. Betul? Samalah jangannya kekayaan Melaka yang ada 1.5 trilion itu Melaka ganap. Sama tuan. Ini sejarah menjelaskan diri dia sendiri. Okey tuan-tuan, cukup. Nanti kita boleh dalam soal jawab. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih kepada Yang Musa Dr. Mak Akbal bin Abdullah, Pensyarah Kanan Jabatan Sains Sosial Universiti Tun Hussein on Malaysia. So, saya buka kepada tuan-tuan, puan-puan yang bagi Datuk sebanyak 3 soalan sekiranya kalau ada, dan soalan tersebut boleh terus diajukan kepada panel dengan ringkas. Saya persilakan. Soalan yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalid bin Hussein dari Persatuan Sejarah dan Warisan Melayu Duyung. Saya nak tanya soalan yang pertama dulu kepada semua audien dekat sini. Saya nak tanya, Hang Tuah ni wujud ke atau mitos? Saya dengar 1-2 aje. Okey, kalau Hang Tuah wujud, tahu tak apa wasiat Laksamana Hang Tuah kepada anak-anak Melayu? Wah, mungkin ramai yang tak tahu. Nanti kita jumpa, kita boleh cerita. Pandangan saya ya, ini Benda Berahi ni wujud. Hang Tuah wujud maknanya Benda Berahi wujud. Sistem Kesultanan Melayu Melaka wujud. Sistem kanun laut, kanun sungai, kanun tanah, kanun falak dan sebagainya wujud di negeri Melaka. Kerana ada unsur-unsur yang cuba menolak kekuatan orang-orang Melayu. Jadi kita dah 2 hari ni saya nampaklah kita ada beberapa pencanggahan, tapi kita lupakan percanggahan tu lah. Contohnya kita cakap bangsa Melayu. Nusantara ni Pendasunda Melayu adalah bangsa Melayu. Tahu tak bahawa etnik Jawa, Melanau, Bugis, Rawa, Iban adalah etnik daripada Nusantara Melayu. Tahu tak ada ni? Saya tanya soalan ni, tahu atau tidak? Kita jangan kata kapal ni Jawa punya, Majapahit punya. Ini adalah Melayu punya. Kerana kerajaan Melayu Melaka bukan Melaka yang kita gambarkan di Melaka sekarang ni. Kita meliputi Pegu, sebahagian Laut Cina Selatan, Mindanao dan sebagainya sampai ke Jawa. Bukan kita gambar Melaka yang ada di Melaka ni, bukan. Ini kita kena fahamlah. Jadi mungkin kepada Dr. Akbal lah. Pasal apa sahabat saya Dr. Akbal ni, saya nak tanya bagaimana kita nak mewujudkan Benda Berahi ni. Dan juga kepada Datuk arkitek tadi, saya nak tanya anggaran kos berapa rasa-rasanya kalau nak wujudkan kapal Benda Berahi ni. Anggaran. Kalau kita tak cerita pasal kos, saya tak tengoklah dia punya KPI, Gantt chart dia. Bila kita nak mulakan buat, pada saya just do it, buat saja. Okey, terima kasih pada Tuan Haji. Saya rasa untuk yang jawab soalan yang pertama tu, saya minta untuk Dr. Akbal. Salah. Boleh nak tanya soalan tu? Tak. Kita tanya soalan terus jawapan. Sebab kalau kita kumpul nanti kita lupa soalan tu. Okey, terima kasih pada Tuan Haji Khalid, sahabat akrab saya dalam pesawat. Alhamdulillah soalan itu luas sebenarnya. Pertanyaan pertama, adakah Hang Tuah wujud? Yang jawab 1-2 orang. Tuan-tuan, kita orang Melayu kan? Betul? Siapa antara tuan-tuan yang kata Hang Tuah wujud? Bangun tuan. Bangun sekarang. Siapa kata Hang Tuah wujud? Bangun. Bangun tuan. Bangun tuan. Bangun tuan. Siapa yang kata Hang Tuah wujud? Bangun tuan.
Okey, tepuk tangan tuan-tuan. Alhamdulillah. Ni yang kita hendak sebenarnya. Jangan ragu tentang diri sendiri. Ada hantua, ada mendam rahi. Nama yang diberikan ketika rombongan nak ke Jawa. Tuan-tuan dan puan, bagaimana kita nak katakan mendam rahi itu wujud? Satu, Melaka terlalu kaya. Melaka terlalu kaya. Walaupun Melaka tidak ada pelabuhan buat kapal, tapi seperti kata Tuan Haji Khalid tadi, alam Nusantara ini, alam yang ada ini ialah alam Melayu. Dari ceruk mana keluar pun dia atas nama Melayu sebenarnya. Tuan. Kemudian mengapa kita kata Jong Jawa itu, kapal Jawa itu lebih besar daripada kapal-kapal lain? Kerana kapal Jawa itu, tuan-tuan perempuan, dekat dengan Kepulauan Rempah. Dia bawa barang-barang rempah itu, tuan-tuan, bertantan untuk pergi ke Melaka. Melaka ni hanya tempat kumpul barang sahaja. Tak perlu kapal besar, melainkan rajanya saja. Orang biasa tak perlu kapal, perlu sampan dan perahu dan skoci. Tapi orang yang hantar barang tu, tuan-tuan, dari Jawa, dari Indagiri, dari Lampung, dari Sunda, tuan-tuan, mereka perlukan kapal. Kerana di sanalah pengeluaran bahan-bahan kekayaan alam Melayu itu. Dan akhirnya berkumpul di Melaka. Ada orang tanya, mendam rahi, ada orang cakap saya lah, dan saya pun ada dengar, mendam rahi itu telah dikaramkan di Jambi. Telah dikaramkan di Jambi. Logik tak logik? Saya kata saya tak tahu logik atau tidak. Tapi saya tanya mengapa? Kerana untuk menyorokkan raja, kapal itu perlu ditenggelamkan. Kerana Portugis kejar kapal itu, maka raja perlu disorokkan dan kapal itu dihantar jauh daripada kawasan sorokkan persembunyian raja. Dan kapal itu dikaramkan. Tuan-tuan perempuan, saya kiralah semua kapal Melaka memang dikaramkan. Bukan orang Portugis, tapi orang Melayu sendiri karamkan. Kenapa? Kerana tidak mahu menjejak raja dan orang Melayu di Kepulauan Melayu. Karamkan kapal, raja bertahta di darat. Tapi laut masih lagi dalam penguasaan raja. Kenapa? Kerana Laksmana berada di Bintan. Dari Bintan itu dikukuhkan kedudukan Raja Ahmad dan Sultan Mahmud. 10 tahun di Bintan. Pergi ke Kampar, mangkat di Kampar. Inilah kepulauan, inilah wilayahnya. Orang Melayu, tuan-tuan, dari darat pergi ke pulau, dari pulau pergi ke air. Itu pergerakan orang Melayu. Dan jiwa mereka seperti air, tuan-tuan. Faham Melayu itu, air dicincang tak akan putus. Faham Melayu itu, sekali bah, sekali pantai berubah. Asyiknya orang Melayu di laut, tuan-tuan, tak ingat darat. Sehingga datang ingatan, jangan lupa daratan. Ini Melayu, tuan. Asyik di laut, diingat jangan lupa daratan. Inilah Melayu sebenarnya. Itu saya kata tadi, Kesultanan Maritim Melayu Melaka. Kalau Kesultanan Melayu Melaka, dia darat saja. Tapi logiknya kita ni, kawasan kita, sebut saya Kesultanan Melayu Melaka, dia akan merangkumi maritim. Tapi maritim itu perlu ada pada nama Kesultanan Maritim Melayu Melaka. Kalau tidak, bendam berahi itu wujud di Melaka hari ini. Betul, Melaka hari ini tidak sama seperti Melaka dulu. Cerita saya tadi bukan cerita Melaka hari ini. Cerita dulu. Di mana jejak pun Melaka. Di mana jejak pun Melaka, tuan. Tadi itulah tuan-tuan perempuan. Nak faham Melaka jangan faham hari ini. Tak boleh. Kena faham zaman maritim Melayu Melaka pada waktu itu. Sekian, terima kasih. Anggaran kos. Datuk
Dato' Akram tu nampak semangat anggaran kos. Anggaran kosnya boleh jadi 20 juta, boleh jadi 200 juta. Kalau nak tunjukkan keagungan, tunjukkan kehebatan kita. Apa tu 200 juta? It's a world agenda. Maknanya dunia datang kat kita. Kalau katakan Mona Lisa dengan sekeping gambar tu, dunia datang, develop Paris, develop negara tu. Apa itu 200 juta kalau berbilion datang untuk developkan dunia ke Melaka ni? Emas baru hebat. Kalau setakat nak buat kapal biasa, tongkang jong tu, kita bukan ekspor arang, kita bukan nak jual rempah. Kita nak jual kehebatan. It's a Rolls Royce. Bagi Minang, it's a Rolls Royce pada waktu itu. Pada pendapat saya lah, Datuk. Baik. Okey, kita beralih ke soalan yang kedua. Terima kasih. Saya perkenalkan diri dululah. Saya Johari Jonet daripada Persatuan Sejarah Malaysia, kawasan Batu Pahat. Assalamualaikum. Buat pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada hari ini, kami daripada Batu Pahat adalah ramai 9 orang malam tadi. Di meja makan kami berbincang, merungkai persoalan daripada sejak semalam. Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak penganjuran. Seminar yang penuh ilmu pengetahuan memang akan dirakamkan, tidak akan terpadam sejarah Melaka yang gilang gemilang. Sultannya dan bendaharanya, Laksmana, Syahbandar dan para pembesar semuanya tidak dinafikan jutawan. Termasuk juga para saudagar, terutama sekali Raja Mandalaya yang emasnya hanya kurang sebahara dari bendahara. Batu Pahat dan pendapatan pesisir pantai dari utara hingga selatan mendapat tempias kemakmuran. Tetapi bukan itulah saya nak persoalkan. Tetapi dipantunkan pengarang beginilah. Dari Batu Pahat ke Tanjung Keling, berlabuh kapal rapat ke tebing, dari Kelebang hingga ke Kelang, jenuhnya saudagar menukar barang. Makmurnya Melaka bukan Kepalang. Tetapi itu, tuan-tuan dan puan, saya harap bila ada persoalan yang akan saya kemukakan sebentar lagi, saya harap sangat pihak penganjur dapat berlapang dada. Andai apa yang saya kata ini menyinggung rasa. Kalau sudah keris di pinggang, tentu tahu dengan silatnya. Kalau sudah duduk berbincang, tentu tahu dengan siasatnya. Apakah mitos atau realiti? Eloklah diukur dengan teliti. Sebagai perbandingan hadis Nabi, mana sanad, mana perawi. Jangan terperangkap hadis palsu. Begitu juga mendam berahi. Mana sanad laut tenggelamnya, mana perawi sumber riwayatnya. Tangan gaib manakah yang menghilangkannya? Musuh manakah yang menenggelamkannya? Atau memang benar ada andaian mengatakan sudah ditelan di laut misteri segi 3 Bermuda. Alamak, terima kasih. Okey, untuk soalan ni saya rasa yang paling dekat adalah Kesultanan Maritim. Okay, terima kasih. Inilah orang Batu Pahat, tak sunyi daripada pertanyaan-pertanyaan aktif Batu Pahat. Persatuan Sejarah Batu Pahat ni aktif. Satu persatuan kawasan. Okey. Okey, Tuan Haji Junid, susah. Masih lagi susah ke? Oh, susah. Untuk angkara siapa mendam berahi ini, sebenarnya angkaranya ialah angkara kita dijajah, itu je. Oleh kerana dijajah, maka kita terpaksa hilangkan beberapa perkara untuk memastikan kita kekal.
Hilangkan beberapa perkara untuk masjid. Antara yang dihilangkan tu kemungkinan mendam berahi. Dan mendam berahi ini bukanlah mendam kapal yang ialah dia bukan nama yang sebenar mungkin, tapi satu buah kapal yang menjadi ikon kepada Melaka. Kalau orang dari darat tengok laut, itu apa tu? Kapal apa tu? Itu siapa tu? Oh, itu kapal dari India. Dia tahu. Oh, itu kapal dari Arab. Dia tahu. Kalau orang pelabuhan pun tahu. Oh, ini kecil tapi boleh isi banyak barang, kata dia. Dia tahu nilai kapal itu. Jadi begitu juga dengan Melaka ni. Apa identiti yang nak dibawa ke Rukyu? Apa identiti Melaka yang nak dibawa ke India? Ke Turki? Apa identiti dia? Bagaimana nak menunjukkan bahawa Melaka ni sebuah kerajaan maritim? Selain batang tubuh hang tuah tu sendiri. Apa tanda? Tentulah sifat maritim tu sendiri. Kapal. Itu sebab saya kata tadi, wajarkah kita ada kapal agung? Jawapan saya sendirilah wajar. Kerana satu, Melaka agung. Lepas tu Melaka menguasai maritim. Maritim timur barat. Dan saya cukup yakin bahawa mendam berahi ini bukan satu. Bukan satu sebenarnya. Mendam berahi ini yang boleh bawa 3 orang je. Yang boleh kita raja, bendahara, laksamana. 3 ni je. Yang lain tu semua jadi bawah. Kalau tak ada raja, tak ada bendahara, laksamana. Laksamana raja di laut. Ada peraturannya, lagaknya macam raja di atas darat. Jadi tuan-tuan dan puan, itu mendam berahi. Yang hari ini kita tak tahu di mana hilangnya. Tapi ada dah cerita-cerita kata yang saya kata tadi, kata ditenggelamkan di Jambi. Tapi rajanya pergi ke Bintan. Dan akhirnya Bintan pun kena serang dengan Portugis. Kerana Melaka dah tak ada kapal besar. Tak ada kapal besar. Kapal Portugis, dia tak berlabuh dekat pelabuhan Melaka. Dia berlabuh di tengah selat. Kenapa? Bila tengah selat, sampan-sampan kolik Melaka ni tak ganggu mereka. Satu yang kita sampan kolik Skoci ni angkat barang. Dia banyak digunakan oleh saudagar Cina. Angkat barang daripada kapal besar naik. Tapi bila Portugis datang, kapal Portugis di luar sana. Tak masuk dalam pelabuhan. Macam mana nak masuk? Gunakan Skoci Cina, naik Kelebang. Kumpul di sana, pada malam tu kumpul, sebelum subuh serang. Pasal apa? Ada muafakat dengan orang Jawa yang 6,000 orang jadi tukang tu. Hamba kepada Uti Muti Raja. 6,000 Jawa duduk di situ. Utama di Raja, nama Melayunya. Bukan Uti Muti Raja itu sebutan Tamil, tapi namanya Utama di Raja. Dia yang jumpa Alfonso. Naik jumpa Alfonso, bincang strategi macam mana nak serang Melaka. Dari darat, bukan dari laut. Dari darat, serang dari darat. Malam tu dikumpulkan. Kumpul beratus-ratus tentera Portugis naik dekat Kelebang. Kenapa? Pakatan dengan Nena Cantu yang menguasai pelabuhan. Masuk. Duduk. Lepas tu pergi kampung Jawa, kerana situ ada tukang-tukang. Banyak tukang. Serang Melaka. Habis Melaka. Jadi tuan-tuan dan puan, itu akhirnya Uti Muti Raja jumpa Alfonso. Alfonso ada teman seorang. Siapa nama teman tu? 21 tahun umur budak tu. Uti Muti Raja naik dengan Raja Abdullah, menantu Sultan Mahmud. Tapi budak muda yang bersama dengan Alfonso tu 21 tahun. Nama dia Khoja Izzauddin. Khoja Izzauddin ini nama Iran, Khoja Izzauddin. Peranakan Armenia, DNA Yahudi. Duduk atas kapal Alfonso di tengah Selat Melaka. Berbincang dengan Uti Muti Raja. Tuan-tuan, kita tak pernah sebut pun. Khoja Izzauddin itulah jadi penasihat kepada Alfonso di Albuquerque. Kenapa? Orang Iran. Dia tu orang Iran. Orang Iran lebih awal turun ke Selat Melaka berbanding daripada orang Arab. Orang Iran lebih dahulu turun
ke Selat Melaka berbanding dengan orang Arab. Dan mereka tahu. Sebab itu tuan-tuan, kekuatan Melaka itu dipotong pada saat saat serangan akhir. Macam mana proses penyerangan Melaka itu, Alfonso kepung Jeddah, orang Iran, tentera Iran, Persia kepung Turki, Osmaniyah. Bila Alfonso turun, Osmaniyah tak dapat bantu Melaka. Kenapa? Dia dikepung oleh tentera-tentera Iran. Berperanglah orang Melaka dengan kudarat sendiri tanpa bantuan Turki, melainkan persenjataan yang dah sedia ada dan juga beberapa orang yang dah ada di Melaka. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Iqbal. Dan soalan yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudara moderator. Saya Muhammad Nasir bin Mahmud daripada Universiti Kuala Lumpur, cawangan Melaka, UNIKL MySet. Saya minta izin untuk buat sedikit kupasan. Sepanjang 2 hari kita berseminar. Seminar semalam pagi dilalui dengan sangat ceria. Kemudian ada sedikit elemen pesimis. Begitu juga hari ini, cabarannya ada sedikit elemen pesimis. Saya nak berkongsi sedikitlah. Contohnya, tidak ada yang mustahil. Sebagaimana Prof. Hashim cakap semalam, kapal mendam rahi adalah real, bukan mitos, okey? Contohnya, saya nak beritahu yang bagaimana Bahtera Noh, Nabi Noh telah dibina semula di Amerika, di mana panjangnya 155.5 meter, lebarnya 25.9 meter dan tingginya 15.2 meter. Sebab bawa berbagai-bagai jenis haiwan berpasang-pasangan. Jadi apa herannya mendam berahi jika sekadar dalam berapa 120 meter, 100 meter, 60 gas tu, tidak peliknya yang bawa gajah, berapa ekor gajah daripada Siam, bukanlah sesuatu yang heran. Kemudian nama Jong tu memang istilah Melayu. Contoh semalam ada yang beritahu di Perak ada Cangkat Jong. Di Kelantan sendiri ada Lubuk Jong. Ada juga Kampung Batu Jong. Jong tu memang istilah kita, Melayu. Sama ada Jong Jawa atau Jong Melayu itu bukan masalah. Sebab mitokondria DNA yang dikaji oleh Profesor Safarina di USM dah buktikan bahawa alam Melayu ni memang kita sama DNA. DNA Melayu Jawa dan Melayu Kelantan setindan, seiras. Jangan lagi bergaduh pasal ni bangsa apa, bangsa bukan. Memang kita ras Melayu sebagaimana yang tadi yang diulaskan tadi. Jadi Patih Yunus memang bukan kata Patih Yunus saja, daripada Aceh ni 7 kali datang menyerang Portugis di kota pelabuhan Melaka. Betapa dulu begitu ukhuwah kita, begitu rapatnya kita atas kalimah la ilaha illallah tadi. Kemudian saya nak berkongsi juga bagaimana sebenarnya orang Melayu ni memang bangsa yang hebat. Contoh, saya pesara matematik. Saya nak bagi tahu sistem angka yang kita guna hari ini dipanggil Arab numerik, dipanggil nombor Arab 0, 1 sampai 9, nombor yang bijak. Tapi sifar tu dalam Arab adalah titik, dot, titik. Angka sifar tu yang lompong kosong tu, bentuk gelang tu adalah daripada Melayu. Daripada prasasti Melayu Campa. Hari ini dah jadi Vietnam. Angka sifar adalah sumbangan orang Melayu. Bahasa tulisannya Khmer, bahasa Melayu. Jadi kita bangsa Melayu bukanlah bangsa yang lekeh, bangsa yang tak ada yang dipersenda-sendakan oleh penjajah yang dahulu. Jadi kita we must stand tall, cakap. Tak boleh lagi kita kata boleh ke tidak, mitos ke apa ke, bukan. Kita kena kenal kekuatan kita sendiri. Saya sendiri pesara matematik, saya mengajar matematik, mengajar budak kejuruteraan kimia, macam mana nak pecahkan metal block, mind barrier, belenggu-belenggu di fikiran mereka bahawa konon-konon orang Melayu ni tak bijak. Sedangkan orang Melayu sangat bijak. Lihatlah songket, macam mana mereka buat songket tanpa pelan. Bagaimana mereka menenun songket, menenun kain puah, menenun kain orang Batak sebenarnya ada tenunan je. Kemudian orang Melayu bukan bermula dengan zaman Islam. Sebelum Islam lagi, zaman Sriwijaya dah ada federal, dah ada sistem persekutuan. Langkah Suka apa sebab persekutuan. Kita ada sistem tulisan sendiri. Kita ada huruf rencong. Huruf rencong tu memang Melayu asli.
Kita ada huruf yang pengaruh Sanskerta, pengaruh Sanskrit, huruf Pahlawa, huruf Kawi Jawa. Batak pun ada tulisan. Batak ada tulisan. Ada 5 jenis, 5 Batak Mandalin, Batak Toba, Batak Simalungun. Mereka ada tulisan sendiri. Dan hari ini anak-anak muda Batak begitu bijak, mereka telah cipta apps. Apps tulisan Batak, aksara Batak. Jadi sebenarnya bangsa Melayu hebat. Kalau setakat kapal tak ada heran, sebab kita Indonesia saja 17,000 buah pulau. Pulau Langkawi sendiri ada 100 buah pulau. Langkawi 100 buah pulau. Kepulauan Riau 4,000 buah pulau. Kepulauan Riau. Jadi mana satu manusia yang Allah letak di negara-negara kepulauan yang tak tahu berlayar? Orang kata agak-agak lah. Otak kita boleh fikir. Sebagaimana dalam sejarah Melayu mengatakan, memang kerajaan Melayu Melaka memang sangat kaya. Sebab, contoh, Raja Mendalia ditanya oleh Bendahara Tuan Mutahir tanya, berapa harta yang dia ada? Raja Mendalia cakap dia cuma ada 5 bahara. Satu bahara sebenarnya bukan 165 kilo. Satu bahara ialah 180 kilo. Sebab satu pikul ialah 90 kilogram. Tuan, boleh ulas tentang Mendam Berahi kita terus sebab kita sekarang ni berada di seminar Mendam Berahi. Ya saudara, saya nak tutupkan dengan tentang kos kapal Mendam Berahi. Jadi Bendahara Tuan Mutahir kata dia cuma lebih satu bahara saja, 6 bahara. 6 bahara darabkan dengan satu bahara 180 kg. 6 bahara darab dengan 180 kg. Darabkan kalau dengan hari ini 1 gram RM250, nilai dia adalah 274 juta. 274 juta Bendahara Tuan Mutahir ada. Hari ini kalau kita nak buat Mendam Berahi, 200 juta berapa? Sikit ciput je tu. 200 juta apa benda? Kita punya influencer, TikToker kita, influencer kita yang pakai Mustang, yang pakai Lamborghini pun ada, anak-anak muda. Jadi apa dah hal setakat 200 juta? Kerajaan mesti berubah, mesti berani ambil cabaran. Jangan biarkan celik-celik pandai sekadar berseminar saja. Letih berdua hari berwacana, tapi at the end of the day tak berani nak keluarkan fund, tak berani nak keluarkan dana. Mesti ada political will di pihak pemerintah. Letih kalau arkeologis buat. Okey, itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah, tuan-tuan, puan-puan, yang bagi Datuk serta para hadirin yang saya hormati, untuk sesi yang keempat ini kita telah berada di saat akhir lah. Terima kasih juga saya ucapkan kepada yang berbahagia Dr. Mak Akbal bin Abdullah, pensyarah kanan dari Jabatan Sains Sosial Universiti Tun Hussein On Malaysia, dan juga yang berbahagia Datuk Muhammad Ismail bin Osman, arkitek daripada Persatuan Warisan kita, kerana telah membentangkan kertas sebentar tadi. Saya mohon jutaan kemaafan sekiranya sepanjang saya mengendalikan sesi 4 ini sekiranya ada kekurangan ataupun terlebih bicara. Dan saya serahkan semula kepada pengacara majlis. Para hadirin yang dihormati, demikianlah tadi berakhir sudah sesi keempat seminar kapal Mendam Berahi. Terima kasih diucapkan kepada moderator Encik Muhammad Syukri bin Abdullah, dan jutaan terima kasih juga kepada panel jemputan yang berbahagia Dr. Mat Akbal bin Abdullah dan juga yang berbahagia Datuk Muhammad Ismail bin Osman yang telah merungkai dan mengupas di atas tajuk-tajuk yang telah diberikan. Semoga ianya memberikan ilmu pengetahuan kepada kita semua. Para hadirin sekalian, majlis diteruskan lagi dengan penyampaian cenderamata sebagai tanda penghargaan. Majlis dengan segala hormatnya menjemput yang berbahagia Dr. Muhammad Nasruddin bin Rahman, Ketua Bahagian Pemuziman Perbadanan Muzium Melaka, ke pentas untuk menyampaikan cenderamata. Majlis mempersilakan panel jemputan
Dr. Mat Akbal bin Abdullah untuk menerima cenderamata. Seterusnya, majlis mempersilakan Datuk Muhammad Ismail bin Osman untuk menerima cenderamata. Majlis mempersilakan Encik Muhammad Syukri bin Abdullah untuk menerima cenderamata. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berbahagia Dr. Muhammad Nasruddin bin Rahman, Ketua Bahagian Pemuziman Perbadanan Muzium Melaka, atas kesudian menyampaikan cenderamata sebentar tadi.